Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Lama kan tak muncul live. Okay, so 2-3 minggu kebelakangan ni Miza tak berapa aktif lah dekat media sosial sebab tak berapa sihat. Okay, so sekarang Alhamdulillah dah diberi kekuatan untuk bersosial lah, untuk buat kerja. Dan hari ni dalam live ni Miza nak sembang santai-santai je, nak share pasal bonus weekly yang Miza dapat. Okay, so semalam Alhamdulillah semua SID seluruh Malaysia dah dapat bonus masing-masing lah. Okay, ada yang dapat 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka pun ada. So jumlah berapa angka bonus yang kita dapat tu bergantung pada kita punya usaha lah. Untuk contoh yang semalam tu dapat untuk yang usaha kita untuk bulan Jun lah. So kalau kita kerja kuat untuk bulan Jun, so dapatlah lebih bonus untuk semalam kan. So tengah-tengah bulan ni kebanyakan kita macam tengah bulan kan dah duit gaji pun dah makin banyak digunakan. So untuk SID Alhamdulillah ada tambahan lagi bonus dekat tengah bulan. So boleh top up lah mana-mana daripada perbelanjaan yang tak cukup daripada duit gaji tu. So Alhamdulillah untuk bulan Jun saya dapat bonus 4 angka lah, dalam 2,000 ke 3,000 lah. Isu tu purata bonus yang Miza dapat untuk jual produk Shaklee. So apa yang Miza cerita sikit lah macam mana cara nak dapat bonus dengan jual produk Shaklee. Okay, so sebenarnya jual produk Shaklee ni dia lagi menguntungkan berbanding dengan kita jual produk lain ataupun jadi dropship. Okay, sebab apa? Satu, kita akan dapat untung runcit daripada hasil jualan tu. Okay, so niaga mesti ada untung kan. Harga modal tolak harga jual, dapatlah kita punya untung kan. Lepas tu satu lagi extra, bila jual produk Shaklee kita akan dapat bonus performance. Maksudnya kita akan diberikan bonus berdasarkan prestasi kita lah, berapa hasil jualan kita untuk setiap bulan. So dia ada tangga-tangga bonus lah, daripada paling sikit 5%. 5% ni lebih kurang RM25 dan paling banyak adalah 21%. Dan 21% ni dia punya paling sikit dalam 1,000, 1,500 macam tu. Dan paling banyak dia infinity. So dia tak ada, maksudnya tak ada you dapat 21% bonus sampai ni je. Maksudnya 5,000 je you boleh dapat. Tak ada. So kalau untuk bonus prestasi ni anda boleh dapat sebanyak-banyaknya dengan Shaklee. So untunglah kan. Siapa yang sanggup bayar kita sampai infinity. Okay, so dengan Shaklee je kita boleh dapat bonus prestasi sampai infinity. Even kalau kita kerja makan gaji kan, tak kisahlah dengan swasta ke dengan kerajaan ke, masing-masing ada tangga gaji kan. Maksudnya untuk certain pangkat tu dia ada dia punya tangga gaji. Maksudnya bila dah capai tahap tu kita dah tak boleh dapat lebih dah kan. So sampai satu tahap kita punya income tak naik lah, straight je. Lepas tu sampai satu tahap kita dah pencen, kita dah bersara, income kita sama ada makin berkurang separuh sebab pencen ataupun terus tak dapat langsung. Bila kerja swasta kita dah bersara, dah tak dapat gaji kan. Okay, so lain dengan bisnes Shaklee, kita akan dapat bonus tu berdasarkan usaha kita lah. So dia tak ada tangga gaji, tak ada limit. So kalau nak lebih, buat lebih lah. So itulah sedikit sebanyak macam mana cara untuk dapat bonus Shaklee. So macam Miza, Alhamdulillah Miza dah start buat bisnes Shaklee ni sejak tahun 2014. Dah 6 tahun lah. Miza betul-betul start 2016. Okay, tapi dah start consume sejak 2013. So dalam 4 tahun lah buat bisnes Shaklee. Dan Alhamdulillah sejak Miza buat bisnes, Miza dapat 4 angka sebulan, purata dalam 2 ke 3,000 lah. Okay, so apa yang Miza buat dengan bonus Shaklee ni,
Okay, mungkin ada yang tak tahu Miza sebenarnya sekarang ni suri rumah lah. Okay, sebelum ni Miza kerja sebagai engineer, okay, design engineer di company oil and gas. Miza pernah kerja dekat Terengganu, lepas tu pindah kerja dekat Johor, dan sekarang ni tak kerja. Sekarang Terengganu lah sebab ikut suami kerja kat Terengganu kan. So Miza ada beberapa sebab lah yang menyebabkan Miza terpaksa berhenti kerja, dan Miza decide untuk stay at home dan mulakan bisnes Shaklee lah sambil jaga anak. Dan alhamdulillah lah, sepanjang Miza buat bisnes ni, buat dari rumah, jaga anak, Miza ada lebih masa lah dengan anak. Sebab dulu kan kerja engineer, tahu-tahu lah kan kerja engineer, balik kerja pun dah pukul berapa. So kalau kerja macam Miza rasa tak ada masa sangat lah untuk spend dengan anak kan. So alhamdulillah Miza rasa Miza tak buat keputusan yang salah lah untuk berhenti kerja engineer dan buat bisnes dari rumah. Duduk kat rumah pun masih dapat gaji, dengan syarat buat lah kan. Kalau duduk rumah saja tak dapat, so buat duduk rumah dan buat bisnes, alhamdulillah masih dapat income lah. Okay, so apa yang Miza buat dengan bonus Shaklee yang Miza dapat, okay, so suami Miza kan engineer, alhamdulillah dia punya gaji cukup untuk tampung keperluan kami sekeluarga, keluarga kecil kan, ada 3 orang, Miza, suami dan seorang anak. So Miza mungkin ada yang kata Miza tak perlu pun nak kena buat bisnes kan, sebab suami dah kerja, dah ada gaji yang yang okey lah kan, yang bagus. So buat apa nak susah-susah nak kerja, susah-susah nak bisnes kan, jaga je lah anak kat rumah kan. Mungkin ada yang berpendapat macam tu, tapi bagi Miza, sebab kita sendiri, sebab Miza dah dulu kan pernah kerja dan biasa pegang duit kan. So macam tak best lah bila kita nak spend, nak buat something, kita kena minta duit. So minta duit dengan husband, memanglah dia akan bagi, tapi personally macam kita tak best kan, nak buat tu nak kena minta, nak buat ni kena minta kan. So why not kita ada duit sendiri. So bila ada duit sendiri, senang lah nak buat apa-apa pun, tak ada orang yang kita macam tak teragak-agak kan nak buat. So nak beli tu beli, nak beli ni beli. So tu antaranya lah untuk nak ada duit sendiri kan, nak pegang duit sendiri. Lepas tu Miza sebenarnya most of my income from Shaklee Miza simpan. Okay, Miza masuk tabung. Okay, satu tabung pendidikan untuk Umar. So memang akan ada allocation lah, untuk setiap bulan memang akan spend certain amount masuk dalam tabung untuk Umar. So sekarang sebab Miza dulu, Miza dengan suami masing-masing dapat sekolah kan, belajar. So kita orang masing-masing belajar engineering dekat UTP. Kos dia dalam 85,000 macam tu lah, 80 ke 85,000 kan kos masa tu. Belajar tahun 2006 sampai 2010. So sekarang ni kita orang masing-masing tak perlu bayar full, sebab bayar pinjaman mara kan, pinjaman boleh ubah pinjaman boleh ubah mara. So kita orang hanya bayar 1% daripada total 85,000 tu, kita orang bayar 1%. So dalam 800 lebih kan, so kita orang bayar one off je. Itu untuk tahun 2006 2010 kan belajar, kos dia 85,000. So sekarang ataupun masa anak Miza nanti nak belajar, mungkin masa tu dah tak ada orang nak bagi sekolah, ataupun dia punya kelayakan untuk dapat scholarship tu makin ketat kan. Sekarang pun macam Miza kena bayar 1%, dan adik Miza pun ada ambil dapat sekolah mara, tapi dia kena bayar lebih. Walaupun skor tapi kena bayar lebih, maksudnya rasanya 20% kot kena bayar. So mungkin nanti masa anak Miza, masa Umar belajar tu nanti, dia akan lebih
lagi banyak lah kan, walaupun dapat sekolah tapi kalau dapat first class tu memang tak perlu bayar lah kan. Tapi kalau macam dapat second class ke apakah, dia punya jumlah nak kena bayar tu makin banyak kan. So sebab tu sekarang Miza macam sediakan tabung untuk pendidikan rumah, so that bila nanti dia nak belajar, dia macam tak perlu nak apa ni, tak perlu maksudnya kita dah ada fund lah untuk dia belajar kan. Kalau dapat sekolah, Alhamdulillah. Kalau tak dapat sekolah pun maksudnya tak adalah dia sampai tak boleh nak sambung belajar sebab tak ada duit. So kita orang tengah ke arah untuk menyediakan apa ni, tabung lah untuk pendidikan rumah, untuk senangkan dia bila dia dah apa ni, untuk dia belajar nantilah. Macam ada 2-3 tahun lepas belajar tu Miza ada niat lah nak sambung master dekat UK kan, dekat Manchester, University Manchester. Lepas tu application tu dah apa ni, dah diterima, cumanya tak dapat sekolah. Dah pergi beberapa apa ni, adalah dia punya ujian, dia punya interview apa semua kan untuk dapat scholarship, tapi masa tu tak lepas. So tak dapat pergilah. Sebenarnya kalau nak pergi tu boleh je, tapi macam terpaksa lah. Macam ayah kena, Abang Miza kena jual tanah ke, kena jual apa-apalah kan, untuk dapatkan fund untuk pergi belajar. So Miza decide tak perlulah, sebab kalau ada sekolah tu bolehlah pergi kan, tapi kalau nak kena sendiri, guna duit sendiri, so better tak sambung lah. So Miza tak sambung, duduk apa ni, maksudnya kerja lah, tak sambung belajar. So cukup sampai degree. So tu antara apa ni, sebab jugalah kan, macam Miza terpaksa tak sambung master sebab tak ada duit, tak ada sekolah kan. So nanti bila master umar nak belajar, tak nak lah macam tu kan, tak apa ni, tak boleh nak sambung sebab tak ada duit, parents tak boleh nak support. So hopefully kami punya usaha ni berjaya lah, dapat sediakan fund ataupun sediakan duit yang secukupnya lah, tabung untuk umar belajar. Okay, so mostly apa yang Miza buat dengan Shaklee ni sebenarnya, bonus yang Miza dapat adalah untuk simpanan lah, untuk future. Okay, so walaupun sekarang suri rumah tak ada apa ni, suri rumah macam kita tak adalah guna duit banyak sangat kan, tapi in future we never know. So better apa ni, sediakan payung sebelum hujan lah. So hai, ramai orang tengok ni. Okay, so Miza punya apa ni, orang panggil Miza punya stand lah, kena start sekarang, bina foundation, buat apa ni, simpan duit untuk masa depan lah. Sekarang mungkin kita tak nampak sangat kita perlukan duit tu kan, so in future kita tak tahu kita akan betul-betul perlukan duit yang banyak, ataupun perlukan duit lah untuk kita hai Kak Syira, kita akan perlukan duit yang banyak untuk emergency ke apa ke kan, kita tak tahu kan. So kita punya, Miza punya apa ni, Miza punya prinsip buat bisnes ni masa kita tak perlukan bisnes ni. Maksudnya sekarang Miza macam boleh dikatakan tak perlu sangat lah kan nak duit ekstra tu kan, tapi duit ekstra tu untuk simpanan masa depan. So kita usahakan sekarang, Miza usahakan sekarang supaya memudahkan masa depan, memudahkan bila Miza perlukan. So buat masa kita tak perlukan lagi, so bila kita perlukan benda tu dah ada. Macam tu lah. Sebab tu Miza keep on buat juga, walaupun biasalah kan business ada ups and down, ada
kadang timbul, kadang tenggelam kan, tapi tetap buat juga. Okay, so saya rasa cukup lah kot Miza punya sharing. Kan ada siapa-siapa nak tanya apa-apa. Hai semua yang ada ni, Akmal, Adam Amalin, Mahira, Syira, Amalin, Aisyah. Okay, terima kasih semua sebab sudi tengok live Miza ni. Dan harap dapat bagi manfaat lah dekat siapa-siapa yang tengok ni. Walaupun tak seberapa sharing santai-santai. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa Miza boleh end dulu. Okay, terima kasih semua sudi tengok. Jumpa dalam next live, InsyaAllah. Doakan terus diberi kekuatan untuk buat live. Okay, bye.